Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta chawang sang hao. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saudara Ultimate, insyaAllah Adun Lembah Jaya lepas ini banyakkan lagi lagu. Sahabat-sahabat pimpinan dari Saudara Amiruddin, sahabat-sahabat daripada Pakatan Harapan, kita ada Ustaz Ni Omar malam ini, Saudara Adam, sahabat-sahabat daripada Barisan Nasional, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Saya ada lebih kurang 40 minit lah lebih kurang. Mula saya ingat saya nak sembang pasal Sanusi setengah jam. Sekarang dah tinggal, sebab selalunya saya berceramah 1 jam. Jadi setengah jam cerita Sanusi dengan Perikatan Nasional, setengah jam cerita kita. Jadi dipendek sikit lah, 20-20 malam ini. Jadi Alhamdulillah kita tinggal lebih kurang seminggu saja lagi sebelum kita buang undi. Dan seperti kebiasaan, tiap-tiap malam saya mulakan kempen kita dengan liputan kempen daripada tingkap sebelah sana, daripada Perikatan Nasional. Saya tengok tadi Azmin Ali sedang berceramah pakai kain plekat. Dekat mana anda? Kipas tengah tiup. Saya ingat, Azmin kau pakai kain plekat, hati-hati sikit. Dan ini zaman nak masuk pilihan raya minggu terakhir, ini zaman manifesto. Jadi berita melaporkan manifesto yang dilancarkan oleh Perikatan Nasional. Saya tengok, perhati, satu janji untuk orang Selangor ialah pasal air percuma. Dia bukan saja tiru, tapi dia recycle juga, saudara-saudari. Kalau kita fikir, saya duk fikir, sebenarnya negeri mana yang betul-betul memerlukan soal air ini diselesaikan? Kalau Perikatan Nasional dengan ada mantan Menteri Ekonomi, Menteri kanan ni, yang cukup hebat sampai dia nak bawa soal air di Selangor, sepatutnya keutamaan, kepakaran dia tu dia pakai dekat Kelantan dululah. Jadi saya tengok pula, Kelantan perancangan mengenai air. Apa manifesto yang ada dalam manifesto Perikatan Nasional untuk Kelantan dalam menyelesaikan masalah air? Saya ingat apa dia? Menjenamakan semula air Kelantan, saudara-saudari. Kalaulah sebenarnya begitu mudah untuk selesaikan air, saya ingat lepas ni dengan hanya menjenamakan orang Kelantan, Ustaz Ni Omar balik Kelantan lepas ni, sebab dia dah jenamakan air Kelantan, buka saja paip, air tu bersih, Ustaz. Kemudian liputan yang seterusnya ialah mengenai skandal REE dekat Kedah. Selalunya soal bongkar-bongkar ni bukan kerja Saifuddin, kerja saya. Tapi saya tak tahu Saifuddin ni dia dah naik jaki sangat dengan Sanusi ni kot. Jadi tiap-tiap hari ni dia cerita benda yang baru. Kalau saudara saya ingat, minggu lepas masa saya kat Kedah, saya dah sebut kepada Sanusi, selalunya kalau orang mula dedah satu persatu tu, maksudnya orang dah ada benda tebal dah tentang perkara tu. Tambah pula soal kecurian nadir bumi, REE ni, ini bukan benda baru. Benda ni orang dah cakap lama dah. Memang dalam perhatian dan siasatan pihak berkuasa. Cuma Sanusi lah, Sanusi ni dia rasa dia hero Malaya, panglima besar Perikatan Nasional. Dia tak kisah sebab dia rasa dia cakap macam mana pun, budak-budak yang tak sop dengan dia ni tetap percaya. Dia kena tangkap sebab hina Sultan. Dia kena tangkap sebab dia tak berani angkat telefon polis. Tapi dia kalih, dia kona,
Dia kata dia kena tangkap, angkat tangan sebab aku lawan Anwar Ibrahim. Oh, yang kat bawah ni pun angkat tangan jugalah, angkat tangan. Sampai dalam tandas pun angkat tangan, saudara-saudara. Baik, Saifuddin dah dedahkan satu persatu. Tiap-tiap hari, selang 2 hari ni dah. Mula-mula, sebelum kempen bermula, Saifuddin dah beritahu bahawa Sanusi sebagai Menteri Besar Kedah perlu jelaskan mengenai skandal kecurian nadir bumi yang melibatkan anak syarikat kerajaan negeri Kedah. Oh, dia kata tak, ni semua fitnah, tak betul semua ni, tak betul. Kemudian Saifuddin tunjukkan surat. Yang ini ialah surat yang ditulis oleh Sanusi sendiri, yang memohon supaya sekitar 20 orang warga rakyat Cina dibawa masuk untuk bagi tujuan perlombongan. Adalah cerita dia pasal eksplorasi dan sebagainya. Dia tak jawab. Dia kata, ini semua fitnah konspirasi terhadap saya yang telah dibuat 6 bulan. Nasib baik ada timbalan Ketua Polis Negara. Dia pun orang Kedah, dia pun jawab, ni tak ada kena-mengena dengan konspirasi ni. Engkau kena tangkap sebab engkau biadab dengan Sultan. Baik. Senyap sekejap. Lepas tu Saifuddin tunjuk lagi. Dan selepas itu, pegawai tertinggi MBI ni apa dia? Menteri Besar Menteri Besar diperbadankan, iaitu Agensi Pelaburan Syarikat Kedah. Haji Sobri, saya ingat nama dia, kena tangkap atas siasatan mengenai perkara yang sama. Kalau pergi tempat tu, tempat tu nama apa? Bukit Hutan Simpan Bukit Enggang, saya pun lupa dah. Kalau pergi tanya orang kampung dekat situ, memang semua orang tahu benda ni dah berlaku lama. Gambar pun dah banyak dah. Tapi Sanusi masih lagi tak nak jawab. Bila pegawai-pegawai dia kena tangkap pun dia tak nak jawab lagi. Kemudian Saifuddin tanya, kau kenal ke tidak ni seorang warga Cina nama So Lofai, Uncle So. Ini bukan Uncle So Ampang tau, ini Uncle So Cina. Seorang nama Uncle So ni yang polis sekarang tengah cari untuk siasatan sebab dia dah menghilangkan diri. Sanusi dengan confident, tak kenal, saya tak kenal dia. Kemudian Saifuddin tunjukkan pula gambar. Ini gambar kau dengan dia. Bila dia kantoi, Sanusi ni ada satu kehebatan dia. Dia boleh temberang ikut suka macam tu. Dia memang tak nak malu langsung. Dia boleh temberang. Keluar gambar dia dengan Uncle So. Jawab dia apa dia? Saya memang bergambar dengan dia, tapi saya tak kenal dia. Saya tak tahu apa-apa pasal REE ini. Saya tak tahu. Ini fitnah semua. Hari ini, liputan terkini, hari ini Saifuddin tunjukkan lagi, ini gambar-gambar yang Sanusi pergi melawat tapak sendiri tempat korek REE itu, saudara-saudara. Gambar dia sendiri pergi memantau, melawat. Tak tahulah apa dia buat. Tapi kalau lepas ini saya nak tengok esok lusa, kod mana Sanusi nak kona, nak beritahu yang dia tak tahu pasal REE. Satu. Kalau dia rasa dia berani, ikut suka dia lah. Kalau dia rasa gigi dia lagi cantik daripada gigi saya, ikut suka dia lah. Tapi kita sebagai pimpinan politik, paling kurang biarlah ada maruah sikit. Kalau dah kantoi 4 kali berturut-turut, malulah. Tambah, kalau dia kata dia Panglima Besar Parti Islam, buat malu orang Islam lah. Saya tak tahu berapa banyak lagi yang Saifuddin nak tunjuk. Gambar apa lagi yang Saifuddin nak tunjuk. Jadi, kalau nak tahu yang seterusnya, tunggu ceramah saya malam esok. Sebab saya buat liputan tiap-tiap malam ni dah. Okay. Kemudian apa lagi? Liputan terkini hari ini. Oleh kerana rakyat tanya, Sanusi dengan geng-geng Perikatan Nasional ni, kamu ni tak ada idea sendiri. Kamu kena tangkap, lepas tu kantoi sebab biadab dengan Sultan, kamu angkat tangan, sekarang kamu mengaku, saya angkat tangan kerana lawan Ibrahim. Lawan Anwar Ibrahim kononnya.
Akhirnya rakyat tanya, kau ni nak berkempen, tak ada benda yang original ke? Tak ada idea sendiri ke? Bab itu pun kamu nak tiru orang lain. Dah lah, idea tiru orang lain, manifesto ciplak orang lain, semua yang lain tiru. Sampaikan cara nak berkempen pun nak tiru orang lain juga. Saya ingat 2-3 hari dia tak boleh jawab ni tau. Macam mana orang duk tanya dia, takkanlah kamu ni tak ada idea sendiri. Semalam Harakah mengeluarkan satu video temu ramah dengan seorang pakcik nama Pakcik Hanafiah. Pernah dia tengok tak video tu? Dekat TikTok tu ni semua jahat korang ni tak tengok Perikatan Nasional. Saya tengok tiap-tiap malam tau. Saya lagi tengok Perikatan Nasional. Yang dia duk bangga-bangga sangat tu, ramai view tu, akulah yang duk tengoknya. Saya tengok tiap-tiap malam. Video panas daripada Perikatan Nasional semalam ialah satu temu ramah dengan seorang pakcik nama Pakcik Hanafiah. Dia ni ketua penerangan bersatu daripada Tangga Batu, Melaka. Jadi dia beritahu, saya lah sebenarnya juru gambar, juru video yang mengambil video masa Anwar Ibrahim keluar kereta, masa dia angkat tangan, masa dia dibawa ke mahkamah tu yang duk tunjuk kat video tadi tu. Pakcik Hanafiah ni mengaku dia lah sebenarnya. Kemudian dia kata, sebenarnya Anwar tak angkat tangan pun hari tu. Anwar tipu. Sebenarnya ini adalah edit semua. Sebab dia nak tunjukkan sebenarnya orang yang pertama mempopularkan angkat tangan itu ialah Sanusi REE. Dia tak boleh jawab dah orang tanya dia, kamu ni tak ada idea asal ke? Dia dia kata sebenarnya yang asalnya ialah Sanusi lah. Yang Anwar punya itu ialah yang edit. Saya tengok, ya Allah, daripada itu orang Melayu kata, bapak borek anak rintik. Kalau panglima dia temberang berbohong, sampai kat bawah tu pun dia temberang berbohong sekali. Tapi saya tak ada masalah. Tak ada masalah aku nak pergi cek, nak bergaduh pasal Anwar ke Sanusi yang mula angkat tangan ni. Satu dunia dah tahu memang Anwar pun tak. Tapi walaupun percaya saya ni sebenarnya Sanusi yang angkat. Kita hidup di zaman sekarang ni, kalau pandai-pandai reka cerita, confirm kantoinya. Mesti kantoinya. Jadi hari ini, wartawan Malaysia kini pergi semak, siapa sebenarnya wartawan yang mengambil gambar tu. Sebab kita semua tahu benda tu mustahil diedit. Sebab apa? Ini semua orang muda-muda ni, tak ada orang tua. Zaman 98, mana ada kamera digital bodoh? Masa tu orang pakai Kodak lah masa tu. Mana boleh Photoshop tak wujud lagi lah masa tu. Jadi Pakcik Hanafiah ni dia pergi korek cerita mana, pandai-pandai cerita. Gambar Anwar itu ialah Photoshop. Pandai lah engkau tak? Jadi wartawan Malaysia kini pergi semak. Dia boleh cari. Akhirnya dia jumpa, rupa-rupanya wartawan yang ambil itu wartawan Mat Saleh pun. Bukan orang Malaysia pun. Dia wartawan daripada Associated Press yang berasal, dia bertugas di Bangkok. Dia mengesahkan bahawa memang dialah yang ambil gambar dan Anwar memang angkat tangan itu. Jadi saya tak tahu kok mana lagi sebenarnya bersatu PAS kok nak kona lepas ni. Agak-agak kok mana lepas ni Sanusi nak kona lagi. Dia kata dia tak kenal Uncle So, gambar ada. Dia kata dia tak tahu REE, gambar ada. Dia kata gambar Anwar angkat tangan itu adalah gambar Photoshop. Wartawan yang ambil gambar, jurugambar tu kata gambar betul. Baik. Satu lagi benda yang paling menarik ialah tawaran-tawaran manifesto Perikatan Nasional mengenai peluang pekerjaan. Amir dah cerita sikit lagi tu. Saya nak tambah bakar lagi saya lagi. Saudara-saudari perasan tak? Setiap kali nak masuk pilihan raya, PAS dan sekarang Perikatan Nasional, memang dia suka sangat menjanjikan untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Perikatan Nasional kat Selangor janji nak wujudkan 100,000 peluang pekerjaan baru. Sanusi pun janji 100,000 peluang pekerjaan. Saya aku rasa macam dah dengar menatang ni. Dulu pun dah ada ni.
Saya pun semak-semak dulu 2018 apa sebenarnya manifesto pasal pekerjaan-pekerjaan ni. Cari. Saya terjumpalah manifesto PAS untuk negeri saya, untuk Terengganu. PAS dalam PRU yang lepas nak masuk 2018 berjanji bahawa kalau mereka menang Terengganu, mereka akan mewujudkan peluang pekerjaan 20,000 peluang pekerjaan. Ni dah masuk 5 tahun ni daripada dia janji. Saya duduk balik kampung, aku kata mana lah peluang pekerjaan baru 20,000 macam tu ya. Tengok kiri kanan macam budak macam tu, tak ada pun peluang pekerjaan baru. Semak lagi. PAS ni nak masuk pilihan raya selepas 5 tahun berjanji mewujudkan 20,000 peluang pekerjaan baru. Nak masuk ni, dia pun umum pencapaian kerajaan PAS Terengganu mewujudkan peluang pekerjaan 20,000 peluang pekerjaan. Saya pun macam tak percaya. Cuma scroll baca lagi, saudara-saudari, memang betul lah dia mewujudkan peluang-peluang pekerjaan dengan menyewa bas-bas untuk menghantar anak-anak Terengganu cari kerja kat Selangor, saudara-saudari. Memang betul lah. Dan saya ingat ke benda tu troll? Tak. Memang itulah sebenarnya cara dia mewujudkan peluang pekerjaan. Dia sewa bas hantar budak-budak ni datang cari kerja kat Selangor, saudara-saudari. Jadi sebab itulah sekarang ini dengan Sanusi janji 100,000 orang pekerja baru dekat Kedah, Azmin lagi. Habislah korang kat Ampang, dekat Lembah Jaya ni. Lepas ni ramailah budak-budak Kedah, budak Kelantan, budak Terengganu datang cari kerja kat sini tau. Sebab itu menunaikan manifesto kerajaan yang dibuat oleh Perikatan Nasional. Baik, no? Saya sebut pasal pekerjaan ini sebab kalau saudara-saudari tengok, saya dalam segala benda yang saya duk komen, saya duk kempen ni dah dekat 12 tahun, 13 tahun Ustaz, atas pentas ceramah. Daripada sekali dengan PAS, lepas tu tak dengan PAS, lepas tu dengan Bersatu, lepas tu tak dengan Bersatu, sekarang dengan UMNO. Saya tak janji sekali pun tentang peluang pekerjaan. Berapa nak bagi, sebab benda tu payah, bukan senang nak dibuat. Tapi kita nak beritahu bahawa dalam payah-payah pun selepas 7 bulan kerajaan perpaduan membentuk kerajaan, paling kurang yang di bawah jagaan Kementerian Ekonomi, saya boleh sebut malam ini bahawa kita bukan berjanji nak mewujudkan peluang pekerjaan. Yang kita lancar dan buka, kita telah pun mewujudkan 43,000 peluang pekerjaan, saudara-saudari. Sekarang. Bukan manifesto ni. Dan saya nak beritahu macam mana proses nak mewujudkan peluang pekerjaan tu. Bukannya pandai-pandai macam Sanusi pakai janji. Bukannya sewa bas hantar budak-budak dari kampung datang ke Kuala Lumpur. Perancangannya itu dan juga pelaksanaannya sangat susah. Macam mana kita mewujudkan 23,000 peluang pekerjaan untuk profesional yang bergaji tinggi? Cara dia tak banyak beza lah. Macam kita dekat rumah, kalau macam mana kita nak berniaga, ya tak? Kalau contohnya makcik nak berniaga dekat depan rumah, makcik buat apa? Makcik akan tengok keliling, tengok orang berniaga apa. Katakanlah jiran makcik, dia berniaga nasi lemak kerang Sanusi. Dan nampak macam nasi lemak kerang Sanusi itu nampak macam laku. Jadi makcik tahulah, kalau saya nak berniaga, maka saya pun nak berniaga nasi lemak kerang Sanusi. Sama macam kita. Kita nak mewujudkan peluang pekerjaan yang menawarkan gaji yang tinggi. Kita tak boleh pakai janji, pakai buat je. Kita tahu bahawa bentuk-bentuk industri yang ada sekarang ini tidak menawarkan kerja pada gaji yang berpatutan kepada graduan kita terutamanya. Profesional kita, dia kerja lama pun gaji dia lambat naik. Lepas 6-7 tahun, 3,000-3,500. Jadi cara untuk mewujudkan peluang ekonomi dan kerja yang baik, yang menawarkan gaji yang tinggi, ialah kita dengan mencari sektor mana yang menawarkan gaji yang tinggi. Macam mana nak tahu sektor yang mana? Kita tengok satu dunia. Tengok satu dunia,
sekarang ini pelaburan dalam bidang apa? Sebab itu kita tengok tahun 2020, 2021, pelaburan paling besar dalam bidang baru di dunia ini ialah pelaburan dalam bidang yang berkaitan peralihan tenaga. Dia bukan lagi digital tech, dia bukan robot, dia bukan roket. Pelaburan paling besar dalam dunia sekarang ini bagi tahun 2020-2021 sebanyak 1.1 trilion dolar, lebih kurang 5 trilion ringgit adalah dalam bidang peralihan tenaga. Sebab itu, bila Datuk Seri Anwar lancar ekonomi madani, salah satu daripada pelan yang kita lancarkan terus ialah pelan peralihan tenaga. Kerana pelan peralihan tenaga ini akan mewujudkan peluang-peluang pekerjaan dan projek-projek besar dalam sektor peralihan tenaga yang akan mewujudkan permintaan kepada kepakaran dalam bidang-bidang ini yang akan menawarkan gaji yang besar. Ni minggu lepas ni bukan janji nak buat 30 tahun macam Sanusi ni. Ini kita telah umum dan sudah ada pelaburan sebanyak 25 bilion ringgit dalam 10 projek nasional yang dibuat oleh TMB, oleh Petronas, oleh SAIM, oleh Khazanah. Dan insya-Allah setiap satu projek itu kita dah campur semua berapa peluang pekerjaan yang akan dihasilkan. Itu akan menghasilkan 23,000 peluang pekerjaan baru, saudara-saudari. Tak payah janji, tak payah sembang, tak payah angkat tangan, saudara-saudari. Kita telah mewujudkan dalam hanya tempoh 6 bulan berkuasa 23,000 peluang pekerjaan baru dalam satu bidang je tu. Itu peralihan tenaga, itu tak campur lagi semikonduktor, itu tak campur lagi bidang-bidang lain dalam bidang digital. Sebab itu kalaulah itu janji Sanusi nak mewujudkan peluang pekerjaan 100,000 untuk anak-anak Kedah, ataupun Azmin kata dia nak mewujudkan 100,000 peluang pekerjaan di Selangor, patutlah dia boleh berjanji. Sebab dia dah tahu kita dah buat sebenarnya. Pekerjaan itu insya-Allah akan ada, akan diisi. Jadi mudahlah dia nak berjanji dalam pilihan raya. Sebab kerja itu memang orang lain dah buat. Tapi sebagai kerajaan, kita tak cukup untuk mewujudkan peluang pekerjaan untuk yang bergaji tinggi dekat atas. Kita juga kena ambil kira tentang anak-anak muda kita yang lepas sekolah dia tak melanjutkan pelajaran. Sebab 70% daripada lepasan sekolah Melayu, dia tak melanjutkan pelajaran melepasi SPM. Habis SPM dia berhenti kat situ. Kita nak buat apa dengan 70% ni? Yang 70% inilah yang sebahagiannya PAS dan Perikatan Nasional duk bela ni. Yang ini yang jadi TikToker, yang ini yang jadi saya lawan Anwar Ibrahim ikut Sanusi ni. Kita nak buat apa dengan diorang ni? Mereka kalau kita tak jaga, mereka akan menjadi generasi tercicir, saudara-saudara. Sebab itu dalam keadaan kita telah pun mewujudkan 23,000 peluang pekerjaan kat sana, 10,000 dekat sini, tapi itu untuk graduan yang bergaji tinggi. Kita juga semalam melancarkan satu lagi program yang mewujudkan peluang pekerjaan untuk sehingga akhir tahun ini 20,000 untuk anak-anak lepasan SPM yang boleh dapat gaji bersih RM2,000 sebulan. Cara dia mudah. Daripada dia pergi ke institusi latihan vocational ataupun TVET, daripada dia nak tunggu kerja, belajar 2-3 tahun, ambil sijil, periksa semua, zaman sekarang kita tahu budak-budak tak ada kesabaran nak belajar, nak tunggu, lepas tu kena ambil hutang belayar pula, dah habis sijil, nak cari kerja pula, dia tak ada masa untuk itu. Lebih baik kita buat seperti mana negara-negara Eropah dah buat, seperti Jerman dah buat, Perancis dah buat. Habis saja sekolah, dia terus bekerja. Sebelum ini, akan ada orang kata, alah benda tu dah buat dah dulu, apa kau sembang? Engkau duduk dunia mana ni? Kalau dah buat dulu, tak adalah dia
berada dalam keadaan yang sekarang, yang kita ambil pekerja asing untuk bekerja dekat kilang, dekat sektor pembuatan dan sebagainya. Sebelum ini yang ada ialah anak-anak lepasan sekolah, dia kena pergi ke institusi TVET. Dia kena ambil pinjaman daripada Perbadanan Tabung Pembiayaan Kemahiran, PTPK. Sama macam PTPTN. Lepas dia dah ambil, dia kena belajar, ambil exam semua, 3 tahun, dapat sijil, lepas tu dia kena cari kerja pula. Kalau dia tak ada kerja, dia jam sebab hutang kena bayar, kerja tak ada. Dan kadar keciciran anak-anak lepasan sekolah melalui jalan ini tinggi. Sebab itu kita ada masalah sebagai sebuah negara kerana dari 1 tahun ke 1 tahun, minat lepasan sekolah untuk mengambil sijil-sijil dan aliran teknikal ini semakin berkurangan. Sebab itu kita terpaksa makin bergantung kepada pekerja-pekerja asing. Lagi banyak pekerja asing ada di negara ini, lagi lemah mata wang kita. Kalau orang duk tanya, apa kamu nak buat pasal mata wang? Apa kamu nak buat pasal mata wang? Satunya ialah kita kena mengurangkan pekerja asing sebab 1 orang pekerja asing secara purata hantar paling kurang RM1,000 sebulan balik negara dia. Kita ada berapa pekerja asing kat Malaysia? Paling kurang yang berdaftar 2 juta. 2 juta pekerja asing tiap-tiap bulan hantar RM1,000 seorang. 2 bilion duit kita duk keluar. Itulah salah satu sebabnya yang menyukarkan kita untuk menguatkan mata wang ringgit. Jadi satu jalannya ialah untuk kita kurangkan pergantungan ini, tapi takkan nak suruh pengilang, syarikat semua, jangan ambil pekerja asing, tak bagi mereka sebab mereka kena beroperasi, mereka bayar cukai. Sebab itu langkah kita ialah kita pastikan syarikat-syarikat ini ditauliahkan sama seperti mereka institusi TVET supaya anak-anak lepasan sekolah terus masuk bekerja di sektor pembuatan, di kilang, di perkhidmatan. Mereka selepas melepasi latihan yang ditentukan sendiri oleh syarikat-syarikat ini, mereka akan ditauliahkan dengan sijil kemahiran supaya walaupun mereka tidak masuk institusi, mereka ada sijil. Lepas kerja 18 bulan dapat sijil kemahiran. Kerja lagi daripada sijil kemahiran dapat diploma kemahiran. Kerja lagi lepas 3-4 tahun, mereka layak untuk ditauliahkan dan disijilkan dengan ijazah. Jadi bandingkan anak-anak kita, kalau selama ini dia kena masuk universiti 4-5 tahun baru dapat ijazah, lepas dapat ijazah kena tanggung hutang, lepas tu baru nak mula kerja. Kalau program ini berjaya pada skala nasional, insya-Allah kita akan ada golongan generasi muda yang umur 20-23 tahun gaji RM2,000-3,000 sebulan. Pada masa yang sama, mereka juga sudah ada sijil teknikal, diploma dan juga degree. Yang itu kerja. Jadi sebab itu saya tak bimbang sangatlah, walaupun kita rasa kecil hati sikitlah. Gila lah menipu macam ni. Kita susah payah kajian persekutuan sediakan 40 juta untuk bagi insentif kepada anak-anak ini supaya dia bekerja. Kita bagi insentif dan kita yang bawa masuk pelabur-pelabur untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Contoh hari ini Datuk Seri Anwar umumkan syarikat semikonduktor dan elektronik besar daripada Jerman, Infineon, mengumumkan pelaburan sebanyak 25 bilion ringgit untuk 5 tahun akan datang. Tapi aku dalam hati panah bergelegak juga. Sebab apa? Anwar pun satu. Pelaburan 25 bilion ringgit syarikat Jerman mewujudkan peluang pekerjaan. Pi bubuh kat Kedah pula dah. Lepas ni tengoklah. Tiap-tiap hari ada billboard besar daripada Sanusi. Kejayaan saya sebagai Panglima Perikatan Nasional mewujudkan pelaburan 25 bilion. Dia tak malu sekali. Dia jumpa pun tidak. Bayangkan Sanusi tu, bayangkan Sanusi nak meyakinkan pelabur Jerman suruh bawa 25 bilion pergi letak Kedah. Saya bayangkan. Dengan Sultan pun dia biadab sekali. Jadi cerita kerja semua tu insya-Allah. Saya tak bimbang.
Walaupun kadang-kadang kecil hati kerana kita buat kerja orang lain ambil nama. Yang saya bimbang begini. Kalaupun ekonomi kita berkembang, kalaupun peluang pekerjaan kita makin banyak, tapi kalau kita tidak ubah undang-undang kita dan struktur ekonomi kita, kita akan meneruskan keadaan yang ada sekarang, iaitu gaji tak naik. 20 tahun gaji, kadar peningkatan gaji dari satu tahun ke satu tahun itu, dia tidak sepadan dengan kenaikan kos sara hidup. Sebab tu orang kita naik harga ayam sikit dia jadi bising. Naik harga telur dulu, kecoh satu dunia oleh Muhyiddin. Harga telur naik, telur tak ada. Saya beritahu telur ada. Yang telur tak ada Sanusi dengan Azmin je. Ayam tak ada sampai Mahyudin. Sekarang ini dia beritahu, sekarang ni ayam tak ada ni sampai saya, seorang bekas Perdana Menteri, kena pelihara ayam sendiri. Kalaulah masa zaman dia Perdana Menteri dia pelihara ayam, kan senang kita. Paling kurang tak adalah masalah ayam tak ada yang diwarisi daripada zaman dia. Tapi masalah kita mengenai kos sara hidup bukan masalah kenaikan harga semata-mata. Sebab itu saya faham, walaupun inflasi telah turun pada paras yang paling rendah dalam tempoh 12 bulan, saya faham kalau rakyat masih kata, tapi saya masih lagi rasa tertekan dengan kos sara hidup. Sebab dia fungsi dua perkara. Satu ialah harga barang yang walaupun kita stabilkan pada inflasi yang rendah, tapi kalau kita tak selesaikan soal kenaikan gaji rakyat secara berkala, perkara ini takkan bantu rakyat. Esok, saudara-saudari, saya akan mencipta sejarah. Ini aku nak ambil kredit lah ni. Saudara-saudari perasan tak? Selama ini, kita tidak pernah ada statistik gaji di negara ini. Sebab itu bila anak-anak kita mula kerja dah, dia tak tahu gaji dia berapa. Patut dapat apa. Kalau ijazah macam ini, kelayakan macam ini, pengalaman macam ini, jawatan macam ini, berapa yang sepatutnya dia dapat. Jadi majikan pun besar kepala. Kau nak ambil, tak nak sudah, ramai lagi orang lain. Dan akibat daripada ini, yang berlaku dalam masyarakat kita selama 20 tahun bila kita bandingkan dengan tangga gaji di awal tahun 2000, yang berlaku ialah gaji sebenarnya makin rendah daripada satu tahun ke satu tahun secara relatif. Macam mana kita tahu? Sebab ada ukuran-ukuran dia. Satu ukuran contohnya, kita membandingkan gaji purata tahunan dengan harga rumah purata. Kita nak tengok berapa perkali dia. Tahun 2000 dulu. Gaji purata, gaji median masa itu untuk satu tahun lebih kurang RM30,000. Maksudnya gaji permulaan tu lebih kurang RM2,000, campur semua satu tahun RM24,000, dia jadi RM30,000 lah gaji median. Harga rumah median mampu milik masa tu, ni 22 tahun yang lepas saudara-saudari, adalah RM100,000. Maksudnya untuk seorang yang bekerja, dia hanya perlukan 5 kali ganda saja daripada gaji tahunan dia untuk dia memiliki rumah. Sekarang, gaji median lebih kurang RM27,700 sebulan. Satu tahun lebih kurang RM32,000 lah. Harga median rumah mampu milik sekarang ialah melebihi RM300,000. Maksudnya untuk generasi yang muda ini, perkali untuk membeli rumah itu dia dah jadi 10 kali ganda daripada 20 tahun yang lepas. Sebab itu rakyat kita rasa tertekan saudara-saudari. Jadi kalau kita tak selesaikan soal gaji ini, sampai bila-bila kita akan ada masalah. Sebab itu antara langkah pertama yang kita buat, kesian Jabatan Perangkaan Malaysia, penat dia 3-4 bulan ini, sebab arahan pertama saya ialah aku nak kita mula siarkan perangkaan gaji rakyat setiap suku tahun bermula daripada sekarang. Esok insya-Allah kita akan lancarkan dan saya harap itu akan membantu di pihak pekerja dan majikan untuk tahu sebenarnya apa gaji yang munasabah untuk rakyat, supaya bila budak kita pergi nak minta kerja, kalau dia tengok gaji itu terlalu rendah, dia tahu hak dia untuk minta gaji yang lebih tinggi. Tapi tak cukup dengan yang itu.
Kalau kita serahkan bulat-bulat antara pekerja dengan majikan, kita akan kembali ke keadaan sekarang, pekerja-pekerja kena bully dengan majikan. Yalah, kamu tak nak, aku bagi kat orang lain. Jadi akhirnya, budak kita, okeylah, tak apalah, saya terimalah. Tahunan gaji kalau kenaikan RM50, RM60. Ada syarikat swasta yang 5-6 tahun tak naik gaji saudara-saudari. Duduk. Sebab kalau nak minta naik gaji, takut kena buang. Jadi sebab itu, hari Isnin ini, dan bagi saya ini cabaran saya sebagai Menteri Ekonomi yang paling besar. Saya tak heranlah bab-bab mewujudkan peluang pekerjaan, soal perangkaan ekonomi, cari pelaburan. Saya tak heran. Benda itu telah dibuat sebelum ini. Yang paling payah ialah mendapatkan persetujuan kerajaan, persetujuan majikan supaya selepas ini kita ada satu kerangka kenaikan gaji yang diguna pakai supaya rakyat ada kenaikan gaji yang munasabah setiap tahun, supaya dalam tempoh 5 ke 10 tahun gaji kita mula naik dan melambangkan kos sara hidup yang sepatutnya. Jadi saya harap, saya nampak macam Perdana Menteri okey, saya nampak macam menteri-menteri lain okey, tapi kita hanya tahu hari Isnin ini selepas kertas dan cadangan dasar gaji progresif dibentangkan kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara, dan kalau diluluskan maka bermulalah titik sejarah kita yang mana buat pertama kali dalam sejarah negara ini kerajaan campur tangan untuk memastikan kenaikan gaji setiap rakyat kita. Jadi, biarlah dia nak janji apa. Yang penting saya yakin kalau kita terus bersama-sama, Barisan Nasional, Pakatan Harapan, sahabat-sahabat yang lain, saudara-saudari, Perikatan Nasional boleh pelekehkan kita, boleh permainkan kita, tapi insya-Allah pengundi atas pagar tahu bahawa parti dan gabungan yang menunaikan janjinya kepada rakyat dan bawa kesejahteraan kepada rakyat ialah Kerajaan Perpaduan. Sebab itu saya nak tutup dengan ada orang hantar mesej kat saya. Dia kata, YB jangan bimbanglah kalau orang kata Kerajaan Perpaduan ke YB ni janji tak tunai. Sebab dia orang lagi teruk. Saya kata macam mana pula dia orang lagi teruk. Janji dia orang itu, ni bukan saya kata, ni pengundi kata ni, janji dia orang itu mustahil untuk ditunaikan. Berbanding dengan janji-janji dan rekod daripada Kerajaan Perpaduan. Saya tanya, hak mananya janji dia tu mustahil ditunaikan? Mesti ada benda kalau usaha ni janji kita usaha insya-Allah lah. Dia kata, YB tengok tak janji-janji manifesto, janji-janji politik daripada PAS ni. Janji dia kalau pangkah PAS, insya-Allah masuk syurga. Yang itu hanya Allah yang boleh tentukan, saudara-saudari. Tak ada parti politik, tak ada orang yang boleh menjanjikan benda tu. Jadi, saya terima pandangan dan nasihat daripada pengundi sendiri. Jangan bimbang, insya-Allah 1 minggu daripada sekarang, kalau ikut keadaan kempennya, saya yakin Kerajaan Perpaduan akan mempertahankan Selangor, insya-Allah. Kita akan pertahankan Pulau Pinang, kita akan pertahankan Negeri Sembilan, dan insya-Allah kita akan ada kejutan juga di negeri-negeri lain. Jadi, kita habiskan kempen ini, pastikan kita semua laksanakan tanggungjawab kita. Kepada pengundi-pengundi di Lembah Jaya, saya mohon saudara-saudari, buat pertama kali akan ada wakil rakyat yang lagi popular daripada Sanusi RE, ultimate insya-Allah. Kalau dia terlebih rap, terlebih nyanyi, beritahu saya. Jadi dengan itu, saya doakan yang terbaik. InsyaAllah, kita kekal, tenang, buat kerja. Kita tumpu kepada kebajikan rakyat. Saya yakin, segala-galanya itu Allah dah tetapkan. Menang, kalah, menang besar, kalah sedikit, hilang kursi, semua itu Allah dah tetapkan dan sudah pasti ada hikmah yang kita kena belajar. Manusia yang baik ialah manusia yang membaiki diri daripada hikmah yang Allah hantar kepada kita itu. Jadi dengan itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sese, nandri, wanakam, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.